Assalamualaikum, hai semua. Happy weekend. Okay, very straight to the point. Semalam dalam saya punya last posting, saya ada buat sharing sikit tentang sahabat saya, Ambia, iaitu seorang COVID fighter and COVID survivor. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita hari ni, sambil-sambil saya live ni, saya jemput juga. Kalau hari ni dia ada ke lapangan, dia akan join kita. Sebab kita pun faham hari ni semua kita tak boleh nak beraya, tetapi kita nak spend time dengan family kan. Ada yang dah mulakan kerja, dan besok dah mulakan kerja. So hari ni mesti nak spend time dengan family semua. So okay, mungkin ramai yang tanya kan, kenapa saya pilih segmen macam ni ataupun topik dan juga isu ni. Sebab sebelum ni memang pernah ada dalam kita punya yang berkongsi tentang COVID survivor yang mungkin dia membuat kongsian secara sendiri. Okay, tapi Ambia ni special sikit sebab dia adalah COVID survivor yang daripada overseas, dia balik sini, dan pada masa dia datang, dia balik semula ke Malaysia dalam masa tak sempat lagi nak kuarantin sampai ke KLIA, dia sudah collapse dan terus bawa ke hospital. Lepas tu check dalam masa 2-3 hari tu memang confirm dia kena COVID, dan terus ke peringkat memerlukan bantuan pernafasan. So bayangkanlah korang, dia melalui fasa-fasa yang sangat tak semua orang lah diberi dugaan dan juga ujian macam ni kan. So Ambia, dia salah seorang yang terlibat dalam industri perfilman dekat dalam Malaysia ni. Dia adalah seorang DOP, Director of Photography ataupun cameraman. Dan nantilah kita tunggulah Ambia masuk. Lepas tu nanti kita akan share dengan lebih detail lagi. Saya share semalam masa dekat dalam posting dalam Instagram tu, lebih kepada dia punya perkembangan, dia punya progress masa mula-mula dia dapat detected dia kena COVID, and then progress dia selama beberapa hari, dan kemudian sampai ke satu peringkat tu saya terpaksa bukan dismiss daripada group lah. Saya tak nak tengok sebab saya tak nak, macam tak sanggup nak dengar penderitaan dia, dan juga takut nak dengar perkembangan seterusnya, tetapi hanya doa yang mengiringi. Okay? Lagi satu, sebab saya bukanlah kata kita hari-hari lepak, tidak. Kita orang ni dalam bidang entertainment ni, kita berjumpa masa kita bekerja saja. Kebetulan masa saya menunaikan umrah kali pertama pada tahun 2019, bulan Mac tu, saya satu bilik dengan Ambia. Jadi kita tengoklah kalau Ambia dah ready ke dia dah masuk. Waalaikumsalam semua. Okey, sebelum tu saya rasa belum terlambat lagi untuk saya nak ucap secara live ni selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, semoga kita dapat adapt dengan new norma, norma baru. Flawless. Okay, tak apa. Saya live ni pun tak lama lah. Nanti kalau lama kan dia macam dragging, tak best. Kita ambil point-point saja. As usual, bila saya buat live ni, tu dia. Okay, baru pasang timer. So terima kasih semua yang join live. And kalau korang ada apa-apa nak tanya, anything to do with anything, okay, just tanya je lah. Alright. Cuma topik kita hari ini lebih kepada nak share, nak membuat perkongsian bersama dengan Ambia
pengalaman dia selama dia berada di dalam ICU. Dia start dengan quarantine, dia terus ke CCU, kemudian ke ICU, dan selepas tu dia berada selama 24 hari dalam ICU, dan selepas daripada dia discharge tu dia kena quarantine lagi 14 hari. Cuba bayangkan macam mana berada pada pada situasi Ambia pada ketika itu kan. Saya baca, nak tengok komen. Tunggu Ambia masuk. Sound okey ke? Okey tak? Waalaikumsalam semua. Okey. Sekejap. Okey. Ambia dah masuk. Harap line okey. Assalamualaikum, sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Cik Norman. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhan. Ui, Ya, alhamdulillah. makin kuih. Alhamdulillah. Memang setengah kurang ah. Setengah orang kata apa, setengah berat badan tu setengah turun. Berapa kilo kurang? Memang kurus. Tak timbang tapi rasa memang seluar semua besar-besar lah semua. Ya ke? Memang kurus banyak. Man, 19 hari kat ICU man. Susu yang makan kan. 19 hari dalam ICU kan? Ya, 19 hari kat ICU, 5 hari dekat ward quarantine. Ya. Itu jadi 24 hari tu. Ambia, saya tak sangka awak sekurus ni. Cengkuk sangat muka kan? Masya Allah. Memang semua cakap, saudara mara cakap, yang mana jumpa saya, budak-budak kru ada yang jumpa saya pun cakap, Allah Akbar, dia kata kesian tengok saya, dia kata kan. Okey, saya recap sikit Ambia sebab memang ramai daripada saya buat posting semalam yang nak mendengar sendiri pada mulut Ambia sepanjang Ambia melalui fasa-fasa ketika berada dalam ward, bermula dengan CCU, kemudian ICU, lepas tu 19 hari dalam ICU, dan sebelum dan selepas tu kena kuarantin dan sebagainya. Sebelum ni kita ada bercerita kan. Saya sebenarnya tahu Ambia, masa saya dapat hari raya kedua tu, saya dapat teks daripada Ambia. Terkejut. Saya ingatkan Man, kita punya rakan sebilik, Azman Shah. Hantar nak beritahu progres dan sebagainya, tiba-tiba tengok Ambia sendiri yang teks saya kan. Jadi saya gigil masa tu. Saya terus call Ambia dan masa tu Ambia ada cerita sikit-sikit kan. Jadi kita share ni bukan apa tu Ambia. Kita nak supaya ini adalah antara pengalaman paling berharga dan tak semua orang lalui. Ujian ni awak saja yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui ujian ni. Ambia share macam mana masa mula-mula tu, macam mana dah dapat trace dan juga detect yang sebelum Ambia pergi ke Scotland sebelum tu kan? Ambia cerita. Cerita dia bermula tu, saya masa syuting kat Scotland dah dekat sebulan dah. Okey, dah syuting kat sebulan, tiba-tiba saya demam. Demam yang bagi saya, mula saya ingat demam tu demam biasa je. Kan kita pergi tempat orang sejuk kan. Jadi kita rasa demam tu demam biasa lah, demam. Jadi kita makan Panadol. Hari pertama makan Panadol tak jalan. Hari kedua tengok demam lagi. Demam dia bukan teruk tau, bukan tinggi. Dia demam macam biasa je. Tapi tak lalu makan. Memang tak lalu masuk. Makan dia rasa, yalah orang demam rasa kalau makan dia rasa lain kan. Jadi benda tu berterusan sampai dekat 5 hari, 4 hari, 5 hari macam tu. Jadi saya dah heran dah, alamak, ni demam ni bukan demam biasa-biasa ni. Kan, sebab kalau di Malaysia, kalau kita kat Malaysia di sini, sepanjang umur saya kan, kalau demam 2 hari, hari ketiga tu kalau demam juga, kita kena Panadol, kena cap badak, hilang lah. Kan?
Tapi ini dia berterusan. Dia demam tak teruk, demam bukan demam sampai tinggi kan. Demam panas, dia demam biasa, demam kan. Tak larat, tak, nak bangun tak larat. Jadi start di situ, okey. Lepas tu production break lah, sebab saya tengok saya demam kan, dia orang break kan. Okey, tak payah syuting kan, tunggu dulu. Bagi semua okey kan, baru kita start syuting. Tiba-tiba kerajaan Malaysia cakap, okey, siapa-siapa yang rakyat Malaysia yang ada di seberang overseas balik segera kan. Kerajaan cakap nak buat PKP lah. Nak start PKP kan. Okey. Then kami pun, okey, producer pun cakap lah, okey, sekarang kita ambil keputusan kita balik lah semua. Jadi start di situlah balik. Masa tu saya nak cakap tu. Berapa hari sebelum kita PKP yang pertama tu, fasa pertama 17 Mac kan? 17 Mac ya. Saya balik, masa tu saya balik daripada London 31 hari bulan. 31 hari bulan Mac. Oh, dah lepas. Mac. Tu masa tengah PKP lah tu. Yes. Sebab jadi, masa di Scotland, tempat yang kita orang syuting tu tak ada kes lagi. Tak ada kes lagi? Tak ada kes, tak ada, zero kes. Jadi kita orang pun okey, tak apalah, kita habiskan syuting dulu sikit, tinggal sikit lagi. Tapi macam mana Tuhan tu maha kaya kan, dia kata okey tak apa, stop dah, korang balik lah kan. Jadi itulah salah satu, orang kata apa, mungkin Tuhan nak bagi kita balik lah untuk saya berubat di Sungai Buloh di Malaysia lah. Kalau saya kena dekat, kalau kena di sana, Man bayangkan Man macam mana. Tak dapat bayangkan. Ya, Man. Tak tahu kita tengok negara orang, lepas tu saya seorang-seorang pula kat sana kan. Jadi Tuhan Maha Kaya lah, dia bagi saya tenaga sikit lagi untuk saya naik ke terbang daripada London tu. Daripada Scotland, kita orang ke London naik van. Daripada London tu naik flight, daripada flight ke sampai ke Doha ke KLIA. Bayangkan. Masa tu macam mana situasi Ambiah? Keadaan badan kan masih lagi dalam keadaan demam masa tu kan? Okey, memang demam, lemah. Saya ingat dekat London tu, masa kat London tu yang saya ingat sangat, kita orang tolak check in, apa nama, dekat Qatar Airways, lepas tu nak pergi ke cop pasport apa semua, saya tak ingat dah. Saya punya memory lost sampai ke KLIA. Man bayangkan apa terjadi atas keterbang tu, saya tak tahu. Masa saya transit di Doha pun 2 jam pun saya tak tahu apa saya buat. Itu saya, memori saya lost. Masa tu lost terus. Tapi memang kawan-kawan semua dah cakap dah. Oh, tengok Ambiah dah lain dah, sengap, tak cakap. Dan saya yang masa kita beratur nak check in tu, memang saya duduk saya tak boleh berdiri. Saya akan duduk, saya dah penat. Kan? Tapi saya difahamkan Ambiah sekali dalam gerombolan ataupun dalam pasukan bersama sekali dengan masa tu Puteri Aisyah dan juga tim. Ben ada? Ben Amir balik awal sikit. Dia 1 hari awal dia balik. I see. Dia balik awal 1 hari. Jadi kita orang yang second batch ni 18 orang. Jadi 18 orang ni 13 orang kena COVID lah, negatif, positif COVID lah. Daripada 13 orang positif. Tapi dia orang positif, Man, dia orang dah balik rumah tau. Dia orang dah balik ke rumah. Lepas saya kena, tu baru dia orang pergi check. Lepas tu baru dia orang dapat tahu kalau dia orang positif. Macam saya ni, okey, saya cerita balik lah tadi. Lepas tu sampai di KLIA tu, okey, sepanjang jalan tu saya tadi cerita, saya tak ingat apa kan. Jadi bila saya sampai ke KLIA tu, itu saya ingat. Saya turun, saya jalan, lepas tu kawan saya seorang alert, dia tolong carikan kursi roda untuk saya. Dia carikan kursi roda. Dia minta ke MBB lah, tugas MBB kan, dia bawa bagi. Terima kasih lah tugas MBB, kalau ada siapa-siapa dengar lah kan. Terima kasih banyak lah kerana tolong saya hari tu. Kan? Dia orang tolak saya pergi kat kuarantin. Dia orang tolak saya masuk bilik.
Kuarantin ada dua, satu dalam bilik, satu kat luar. Yang serius masuk dalam bilik lah. Saya serius lah. Saya masuk dalam bilik, masuk dalam bilik tu dekat KRA lah. Itu saya ingat sikit-sikit lah tentu. Dia orang nak check saya. Okay, nurse semua check saya. Itu makan masa sikit. Sebab dia orang nak tahu betul tak betul dia ni sakit apa kan. Jadi kat situ, atas kursi roda tu saya sama ada saya pingsan ke, saya tak tahu saya tertidur ke, tapi saya memang tak ingat apa. Yang saya ingat selepas tu, tiba-tiba saya duduk atas ambulans. Daripada KLIA? Atas ambulans. Ya, tiba-tiba lepas pada yang bilik yang saringan tu, kan bilik saringan tu. Okay. Tiba-tiba saya tengok, saya dah pingsan kat situ, tiba-tiba saya duduk ada kat atas ambulans. Kat atas ambulans tu saya teringat sikit lah. Saya ingat, saya tersedar sikit, saya dengar dia orang cakap, ni nak hantar mana ni? Hospital Sedang ke Hospital Sungai Buloh? Itu saya ingat, dengar. Dia orang cakap, betul saya collect yang saya ingat balik. Betul tak sedar yang apa saya ingat, tak sedar apa lepas tu. Yang saya ingat balik, hari kan ketiga. Kalau yang saya tahu hari ketiga ni sebab saya doktor dekat Hospital Sungai Buloh, dia akan hari-hari dia akan update isteri saya, keadaan saya. Kan? Baik. Jadi hari ketiga tu yang saya sedar lah, saya sedar sikit lah, saya boleh ingat lah, doktor tepuk saya, doktor Cina. Doktor Lim ke apa tau, dia memang, dia tepuk saya. Encik Azrul, dia kata. Encik Azrul, saya nak saya nak bagi awak tidur terbalik, tidur menerap, dia kata. Macam dalam gambar yang Man Post tu kan. Okey. Tapi itu bukan gambar saya. Itu bukan gambar saya, itu bukan gambar saya. Itu bukan gambar saya, tapi saya punya kedudukan memang macam tu lah. Saya tidur memang macam tu, menerap. Baik. Ya? Okey, sebelum tu, saya kita orang dapat perkongsian melalui Azman dekat dalam kita punya grup umrah tu lah, WhatsApp grup umrah kan. Bermula silap saya 1 hari bulan April, dia berkongsi dalam grup tu. Saya dah terkejut lah. Tapi info tu dia beritahu dia dapat daripada isteri Ambia lah kan. Jadi maksudnya benda tu memang sahih lah kan. Jadi saya dah mula-mula hari pertama 1 bulan April tu, saya dengar dan saya rasa Masya Allah, masa tu kita dekat Malaysia, dekat dalam satu dunia ni memang masa tengah COVID, tengah dalam keadaan graf yang memang fasa ketiga ke keempat dah masuk ke fasa pandemik kan. Jadi bila masuk hari yang ketiga ke ataupun 4 April tu, dia beritahu status Ambia positif COVID. Saya dengar dia macam tiba-tiba macam kita pula yang lost. Kita pula, Masya Allah, sahabat aku COVID positif. Aduh, Allah Akbar. Satu ICU kan. Macam mana? Okey, balik pada situasi Ambia ditiarapkan tu. Sebab apa? Sebab memang tak boleh nak bernafas langsung masa tu. Masa tu sedar ke tak sedar? Yang tu saya sedar, hari yang ketiga. Itu baru saya boleh recall balik lah apa yang saya ingat lah. Doktor, itu rawatan lah. Salah satu orang kata apa, rawatan. Sebab COVID ni dia akan serang paru-paru kita, first kali. Okay. COVID ni dia akan serang paru-paru kita. Jadi masa saya masuk hospital tu, saya punya, yang saya boleh ditahan di ICU tu sebab saya punya oksigen dah bawah 60, bawah 50. Kalau bawah 50, that means saya punya brain dead. Otak saya koma, akan jadi koma habis. Oh, kalau normal berapa? Ya? Kalau normal? Kalau normal 90 kat atas lah. Oh, okey. 90 kat atas lah. Ini bawah dah memang, sebab tu salah satu punca saya tak ingat. Saya memang tak ingat apa. Saya kena tanya balik kawan-kawan saya apa pasal dekat terbang tu. Jadi dia orang cerita balik. Ni macam ni. Oh, ya. Baru saya ingat balik. Tapi yang daripada London sampai ke KLIA tu atas flight memang totally lost. Tak ingat sampai sekarang apa saya buat. Tahu, kata duduk hospital. Saya tahu macam mana ni, saya tak ingat apa ni. Tapi awak call saya tahu, pakai doktor punya telefon
pun. Dia cakap, doktor tak tahu lagi apa saya punya ni. Tahu yang dia orang dapat tahu ialah jadi dia orang tahan saya. Maulah kat CCU. Lepas bila dia orang dapat tahu saya ni COVID dan saya punya pernafasan memang kena bantuan pernafasan, bukan yang kena COVID ni, bukan yang bantuan pernafasan ni sikit je. Tak ramai. Betul kan? Yang kalau yang macam 13 orang yang kami kena tu, 12 orang tu dia orang kena dibuat kuarantin. Jadi dibuat kuarantin ni, you bebas lagi, you boleh sembang dengan orang sebelah. Kan? You boleh telefon, you call kat rumah, cakap anak bini. Tapi saya ni masuk ICU, tak ada siapa lah boleh jumpa saya. Kan? Macam saya cakap lah, masuk ICU ni, kalau katakan kita accident ke, demam denggi ke, masuk ward. Mak kita akan tolong. Kan? Kalau kita masuk ward kan. Kalau kita masuk ward, jadi ni tu kena penyakit COVID ni. Oh, bayangkan Man. Sorry Man. Kan? Jadi bayangkan dalam tu kita seorang-seorang, Allah Akbar, macam mana bila kita sedar tu, doktor takut kita sebab dia akan bagi ubat tidur kat kita kan, untuk kita tidur kan. Doktor bagi ubat tidur untuk kita rest kan. Sebab COVID ni dia tak ada apa ubat vaksin lagi kan. Jadi vaksin pun doktor nak bagi ubat. Macam Ambia pernah ada satu masa itu hari masa kita on call hari raya kedua tu, Ambia kata, doktor kata COVID ni satu virus yang intelligent, dia boleh menyorok dalam kita punya sistem tubuh badan. Yes. Itu yang kita nak tahu tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi, ada orang yang pergi tak pernah pergi swab kan. Swab ni try swab. Tak pernah Swab pernah try tak? Tak pernah buat lagi. Pernah try tak? Belum. Tak pernah buat abang. Kalau Sekejap. Ambia, line ada sedikit tolok bang orang Okey. Ambia? Dia ni doktor yang rawat saya, dia cakap COVID ni dia boleh sembunyi dalam darah kita. Kali pertama kita buat ambil darah. Yes, kali pertama kita ambil darah. Kan. Dengar Man? Clear ke? Dia ada sangkut-sangkut sikit. Line Ambia ada sangkut-sangkut sikit. Sekejap Okey Ambia, sana hujan ke? Okey tak? Dengar tak? Belum lagi. Habis sekarang dah berhenti dah. Okey. Dengar? Saya dengar. Boleh. Dia orang cakap line tak clear, sangkut-sangkut. Okey, tak apa. Kita apa? Okey. Kita tak apa ambil cerita sebab apa tau? Benda ni pada saya macam saya secara teknikal dia apa yang Ambia cerita ni kita ini adalah orang kata benda dari sudut teknikal yang memang dilalui oleh orang-orang yang duduk mungkin dalam ICU, sebab saya pun pernah dengar satu perkongsian daripada pakcik ni lah kan. Lebih kurang cerita dia sama macam apa yang Ambia cerita. Cuma saya nak tahu apa masa
Ambia dalam keadaan yang unconscious tu kan. Apa yang ada dalam kepala masa tu? Tingkat keluarga sebab saya tahu, saya kenal Ambia masa kita duduk satu bilik dekat dalam dekat Mekah dulu. Tiap-tiap malam selalu FaceTime dengan isteri, dengan anak-anak kan. Ada tak masa tu, momen tu? Ya. Mestilah tinggalkan mereka, mungkin aku ni boleh salah ke tapi sebab kalau ikut apa yang cerita melalui yang saya baca melalui WhatsApp dikongsikan tu, saya takut sebenarnya tau. Saya takut nak cakap. Saya cakap dengan Man, saya kata dengan Man, saya dah tak sanggup nak follow ni lagi perkembangan Ambia. If anything happen ke macam mana? Okey. Dalam 16 hari tu kan, dalam 16 hari saya unconscious saya panggil. Bagi ubat tidur kan. Antara rawatan COVID ni dia akan bagi ubat tidur, dia akan bagi ubat antibody kan. Jadi masa 16 hari tu saya sedar tak sedar. Ada time saya sedar, saya boleh dengar nurse, doktor datang apa semua tengah buat ambil darah saya apa semua saya dengar. Tapi bila kadang-kadang tu Allah nak tunjuk mungkin Allah nak tunjuk kat saya lah. Dia datang macam-macam tau. Dia bagi banyak benda yang saya tak boleh nak tafsirkan lagi. Apa sebab apa dia tunjuk ni? Apa tunjuk? Tapi semua satu yang saya ingat. Saya ingat sangat ini, satu ni saya ingat sangat. Saya ingat dalam masa dalam 8 hari tu, 8 hari pertama tu, dalam 16 hari tu. Ada satu dia tunjuk kat saya, Tuhan tunjuk kat saya lah. Saya duduk dalam kereta api. Dalam kereta api? Ya, dalam kereta api, saya duduk dalam kereta api. Dalam kereta api tu ada ramai orang. Macam kereta api lah, tapi laju. Saya rasa kereta api mungkin sebab saya suka kereta api, saya suka travel dengan kereta api kan. Mungkin kan, mungkin. Dalam kereta api tu serba putih. Manusia semua pakai putih. Kereta api tu Ambia? Sekejap, line sangkut sikit. Sekejap Line sangkut. meja kalau putih, kerusi kalau putih. Pemandangan di luar ni semua putih. Semua putih. Okey. Lebih kurang. Kan? Jadi masa saya duduk atas kerusi tu, masa kereta api di jalan tu, di depan saya ni dia datang macam gambaran macam-macam, macam TV kan. Macam bergoyang datang satu. Tapi laju. Saya tak boleh tangkap apa benda tu. Yang saya ingat dalam kereta api tu ramai, semua pakai putih. Pemandangan kat luar semua putih. Di sebelah saya, di sebelah kiri saya ni, kiri saya ada seorang manusia. Okey. Dia badan gempal-gempal, rambut kerinting, hitam, kulit dia hitam belah saya lagi. Saya ni dah hitam, dia hitam lagi belah saya. Masya-Allah. Okay. Dia tengah sengih kat saya. Dia tengok saya, dia sengih. Okey. Masa tu Allah Akbar, saya rasa cukup penat lah. Penat sangat. Allah Akbar, aku tak boleh. Masa dalam keadaan memang boleh terasa penat. Maksud dia dah rasa macam dalam kehidupan tu, dalam kehidupan yang dalam kereta api tu rasa macam dah nak give up ke macam mana? Sampai satu tahap penat sangat tu. Sampai satu tahap tak larat ni. Aku duduk, kan. Nampak benda tu main kan. Sampai satu tahap tu, sampai saya Allah Akbar, minta maaf lah, ampunlah dosa aku ya Allah kan ni. Saya cakap apa? Ya Allah ya Tuhanku, kau cabutlah nyawa aku. Masya Allah. Sampai begitu sekali. Kau cabutlah nyawa aku tak tahan dah ni, aku dah penat. Masa tu juga ada doktor datang ambil darah saya. Tapi benda tu still dalam kereta api. Masih lagi? Still dalam kereta api. Berlangsung dalam kepala ni, dalam bayangan tu. Bayangan. Tapi saya sedar ada doktor tengah duk ambil darah saya. Dia tengah proses badan saya lah. Tak tahu dia orang buat apa, tak tahu lah. Saya tak sedar sebab masa awal-awal tu mata saya dia orang tape tau. Dia orang akan tape, doktor akan tape mata saya ni. Jadi saya buka tengok sikit. Saya boleh buka mata tapi tengok. Nampak sikit. Macam-macam nampak dalam tu Ya ke? Masa tu. Nampak macam-macam Yang ni baru saya dengar ni. Ya Allah. Ya, macam-macam. Yalah itu satu yang saya terkesan sekali benda tu lah. Aku dah
aku nak menuju suatu tempat lah ni kan. Bila balik dah keluar dari hospital, bila cerita dengan kawan-kawan, cerita dengan family, baru saya dapat tahu, oh ini sebenar dia. Dia nak memang mungkin saya nak pergi dah ke situ. Kadang-kadang saya cakap lah kat family, kawan-kawan macam Man, macam Azman, kawan-kawan kita ni yang doa untuk saya. Bila saya dah keluar, saya baca balik kan. Saya baca balik mesej-mesej kat Facebook saya, kat WhatsApp saya. Allahu Akbar, Man. Syukur sangat saya. Ambia baca tak? Ya kawan-kawan. Ambia baca tak teks yang Azman share dekat dalam grup, yang maksud dia Azman di copy paste daripada apa yang isteri Ambia tulis. Pada saya kan, saya baca. Bila saya baca tu semua, saya aminkan tau. Sebab apa? Saya tahu itu adalah doa daripada seorang isteri. Ya, betul. Isteri saya lagi lah Man. Sedih sangat dia cerita kat saya. Dia kata hari-hari dia nak tunggu tengah hari nak jawab telefon doktor tu, dia takut Man. Dia takut sangat dia jawab. Dia kata Allahu Akbar, kalau katakan nyawa tak panjang Man. Sampai ke lubang kubur dia tak boleh tengok saya Man. Betul Man, kalau tak panjang COVID punya sakit, mana ada kita boleh kan? Mana ada kita boleh. Ya. Maksud dia kalau dia takut sangat, dia kata. Bersyukur Ambia dipanjangkan usia, tetapi bayangkan saya dapat bayangkan dalam Ambia dah dekat overseas dah mungkin dah sebulan lebih. Balik pada overseas, masuk lagi kuarantin, lepas kuarantin CCU, ICU, dah dapat selama 19 hari dekat dalam ICU tu, keluar kena kuarantin lagi, betul tak? 5 hari, yes. Kuarantin 5 hari. 5 hari kuarantin, lepas tengok betul-betul darah saya macam mana, apa ada efek ke dekat wad biasa, itu wad kuarantin biasa ya. Jadi kat situ saya bercampur dah dengan lagi 2-3 orang lah. Kat situ. Jadi habis itu 5 hari saya keluar, kuarantin lagi 14 hari di rumah. Jadi kat dalam rumah, di rumah tu pula, yang tu paling stres sekali kat rumah lah. Sebab kita dah sedar. Saat-saat daripada Ambia, doktor beritahu masa keluar, masa discharge tu, doktor beritahu yang dia negatif daripada COVID. Is it? Negatif. Ya, dia kata negatif. Itu masa hari ke berapa tu? Hari ke berapa? Hari yang kalau tak silap saya, hari ke 17 tu lah, 18 tu lah. Itu Ambia. Pertama sekali yang saya ingat bila keluar bila sedar, hari ke-16 tu saya dah sedar betul dah. Kan, jadi ubat tidur diorang tak bagi dah. Saya dah sedar betul-betul dah 16 hari tu, hari yang ke-16 tu. Jadi pertama kali saya ingat ayat surah Rahman tu lah. Di antara mana satu nikmat Tuhan kamu yang kamu ingin dustakan. Kamu dustakan. Itu. Yes. Masya Allah. Itu. Ayat tu. Terlekat. Dulu saya ingat macam kita dapat duit pergi umrah ke, kita pergi Mekah ke, itulah nikmat yang kita dapat kan. Tapi bukan. Kalau kena kes saya ni, itulah ayat surah Rahman tu. Masya Allah. Okey. Ambia, saya dah lepas daripada dah keluar daripada hospital. Aduh, itu tak tahu Rahman. Masa 16 Man, dia mengamuk, nak cabut tiup. Masa hari 16 tu? Doktor nurse ikat tangan saya kat katil. Jadi awam dalam katil, ayat Quran pun tak dengar. Kalau kita kat wad biasa, wad sakit accident ke, sakit demam denggi ke, at least ada, tu macam saya cakap lah, at least boleh buka lah handphone, dengar ayat Quran ke apa kan. Ini tak langsung Man. Kita dah lah panas. Kita tak boleh kena dalam aircon, tak boleh sejuk sebab COVID ni suka tempat sejuk. Jadi tak ada aircon Man, berpeluh Man. Duduk dalam tu dengan tangan kita terikat Man.
Aduh, siksa bukan siksa lah. Alhamdulillah lah, syukurlah Tuhan bagi nikmat tu. Mungkin sebab dosa saya banyak, saya ni dosa banyak kan. Allahu Jadi Tuhan, Akbar. ya kan? Kata Tuan Bia, awak hebat Ya, Tuan Bia. Awak ya, hebat. Saya kenal awak. Kita ya, memang kita maksud dia kita berjumpa bila kita bekerjasama dalam apa-apa juga tugasan yang melibatkan aktiviti penggambaran dan sebagainya. Tetapi pengalaman kita dapat kongsi bersama masa kita menunaikan umrah bersama-sama dan juga kita duduk satu bilik kan. Jadi dekat situ kita mengenal, mendalami, memahami dan juga nampak true colours masing-masing kan. ya. Jadi saya, awak adalah Allah tak akan menduga seseorang tu kalau orang tu tak mampu untuk melalui ujian tu. Saya tahu lepas ni yang biar awak akan jadi hamba Allah yang lagi kuat sebab awak dah melalui fasa ni tau. Yang tak dilalui semua orang kan. Betul. Hanya segelintir saja yang melalui pengalaman macam ni kan. Jadi Alhamdulillah. Allah bagi peluang kedua. Kita dah dapat peluang kedua yang biar kan. Ya. InsyaAllah lepas ni saya percaya awak akan menjadi orang hamba Allah yang sangat kuat. Lagi satu, saya ada dia kata, betul ke? Saya dengar lah, selepas orang dah kena COVID ni, possibility untuk dia kena balik tu memang zero. Betul ke? Yes. Ini melalui apa yang doktor bagi tahu saya lah. Dia kata kalau orang yang kena COVID ni, Tuhan bagi Allah bagi satu kelebihan. Dia tak akan kena lagi COVID. Kecuali dia ada darah tinggi, dia ada 3 penyakit tu lah. Darah tinggi, dia pergi kencing manis tu semua. Kalau ada benda tu, dia ada. Sebab COVID dia suka. Sebab tu yang kita tengok kebanyakan yang kena semua umur 60 ke atas yang ada penyakit ni. Yang kebanyakannya yang meninggal tu. Ya, yang meninggal tu, yang meninggal, kebanyakan yang meninggal semua ada penyakit tu. Dia akan serang orang tu. Macam saya cakap lah Kak Man dulu kan, saya cerita. Kadang-kadang COVID ni dia boleh tumpang orang yang sihat. Okay. Bila kita macam kita kan, kita sihat tapi dia ada kat dalam badan kita. Kita balik rumah, dia tengok ada atuk kita ke mak kita ke yang sakit. Dia akan serang orang tu terus. Oh, jadi maksud memang ini secara teori dia. Sebab yang muda ni antibody kuat. Kalau ini teori saya lah. Yang muda ni antibody kuat, COVID tu masuk tapi dia tak affected walaupun dia positif benda tu dalam badan. Tetapi kalau dia pergi menziarahi keluarga yang mungkin yang ada penyakit tu ada sentuhan lah. Warung emas. Sebab tu dia orang suruh basuh, suruh salu ni. Sebab bila dia sebelum dia sentuhan. Bila ada sentuhan, especially kat muka siap. Orang tua tu siap lah. Naya dia. Sebab tu yang Profesor Hisham duk katakan, Dr. Hisham duk katakan, jaga. Kita kena jaga social distance kita tu. Kan? Betul. Kena basuh. Betul, itu semua. Bukan saja dia orang cakap. Itu benda yang betul. Bukan saja-saja. Benda ni melalui kajian, melalui pengalaman yang diorang buat kan. Sebab itulah kenapa sampai sekarang dalam keadaan kita dalam musim perayaan ni kan, memang betul lah apa tindakan kerajaan tu bila kita buat PKPB ni. Maksudnya kita tidak boleh merentas badan ni sebab ramai yang akan pergi menziarahi macam saya sendiri yang dah hampir 2 bulan lebih. Saya tak dapat jumpa dengan mak ayah saya kan. Jadi itu adalah antara pengorbanan. Itu kita rasa kita dapat pergi jumpa diorang. Diorang pula kita tahu macam mana perasaan diorang. Diorang tak dapat nak berjumpa dengan kita tau. Especially bila raya ni kan. Kita semualah, senang cerita kita semua dalam satu Malaysia dan juga satu dunia ni dah sedang di-reset, di-reboot dan juga benda yang baik. Ini semua Allah Ta'ala punya serial serial ujian untuk kita lepas ni muhasabah diri, setting yang terbaik kita dan juga untuk keluarga kita. Kan? Betul. Kalau kena lagi macam saya lagi lah, Allah Akbar. Ni nampak. Uish. Apa tu? Nampak ni. Bekas. Ni apa tu? Kesan ni bekas menerap ni. Bekas menerap ni. Masa menerap, tidur menerap ni kan. Ni. Ada lagi. Dia jadi macam tu duduk ni. Tangan.
Ah, Kenapa bro? Kenapa? tangan doktor cakap dia jadi macam defrost kan. Gengreng apa panggil apa? Itu kan. Tu ya, defrost. Kenapa jadi macam tu? Doktor kata mungkin sebab lebih ubat. Sebab bila kita punya paru-paru kita dah diserang oleh COVID, jadi tak langsung semua kita punya organ-organ lain akan efek kan. Jadi masa saya masuk, tekanan darah saya tu rendah. Jadi doktor masukkan darah, masukkan morfin sebab saya mengamuk lagi. Jadi efek dia nampak. Nampak. Ini berapa lama nak recover? Ini saya tak tahu. Kalau ikut doktor, Allah Akbar, saya tak mahu sebut lah kan. Tapi 4 akhir bulan 6 ni saya akan jumpa pakar. Sebab masa dekat ICU dulu dekat Sungai Buloh, departmen tulang tutup. Sebab Sungai Buloh tu semua dia buat untuk COVID. Baik. Jadi sekarang dia dah buka balik. Kan, jadi 4 akhir bulan ni saya akan jumpa doktor, jumpa pakar akan decide nak buat apa dengan jari. Dia punya ibu jari. Masya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Nampak man lagi. Allahu Akbar ya Tuhan. Nampak. Ini semua Masya Allah. Ya. Tu saya saja tak mau takut kau orang kan, tapi itulah yang kena saya. Dan masa saya kena kuarantin kat ward bawah tu, ada seorang pakcik nama dia Haji Salam. Dia dah duduk lama kat situ. Dia kat tabligh. Kawan-kawan dia 6 orang dah meninggal, dia kata. Dia tak keluar lagi. Kan? 6 orang dah meninggal, dia tak keluar lagi. Dia kata kat saya, pakcik duduk kat sini dah berapa lama, sebulan. Orang keluar masuk dalam ward ni dah macam-macam orang. Tak pernah jumpa lagi orang macam awak. Yang tangan biru, tangan hitam, dia kata. Dia kata awak ni, dia kata awak ni special case, dia kata. Dia orang Kelantan pula, dia kata awak ni gedeber ni. Jin gedeber, dia kata ni kan. Dia kata, Haji Salam tabligh. Ya, Haji Salam tabligh. Betul, Haji Salam tabligh. Orang tabligh tu. Dia kata, dia tengok saya, dia kata Allah Akbar, dia kata. Tapi satu lagi miracle tu, saya kata, saya terima kasih sangat. Sebenar live ni, kalau ada kawan-kawan saya tengok, saya nak ucap terima kasih banyak kat hampa. Doa hampa lah yang buat aku hidup ni. Ya Allah itu. Saya tak tahu lah. Ya Allah, dia makbul. Allah makbul tu. Tengok dia orang lepas ni. Man, doa isteri saya, family saya. Yang buat, kawan-kawan saya yang buat sembahyang hajat. Ya Allah, saya syukur kena ada kawan-kawan macam ni. Saya tak sangka saya ada kawan macam ni, man. Okay. Ya. Aduh, tambah-tambah lagi yang saya nak respect sekali, memang saya respect kali frontier. Orang-orang yang nurse dan doktor ni, Allah Akbar, mereka lagi lah nak kena pakai man. 3-4 pasang sekali nak jumpa saya ni, nak masuk jumpa saya. Okey, Ambia. Ya. Okey, apa yang, Ambia, ini peluang untuk Ambia sampaikan kepada frontliners kita yang selama 19 hari dia bersama dengan Ambia, merawat Ambia dan sebagainya. Mungkin ada ucapan yang Ambia nak sampaikan kepada mereka. Satu Malaysia ni Ambia, frontliner yang dekat dalam, yang menjaga kita ni. Apa untuk mereka? Apa yang Ambia nak cakap kepada mereka? Ya, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Memang saya tak dapat balas jasa hampa semua lah, doktor-doktor, nurse-nurse. Kan, mereka punya pengorbanan tu, ya Allah. Masa saya sembang dengan dia orang tak jumpa anak mereka. Dia orang bukan datang daripada hostel Subuloh, datang daripada hostel USM. Macam-macam datang. Dia tengah belajar ambil khusus, ambil bidang nurse, kena panggil jaga orang COVID ni. Masya Allah, dia orang pula nak jaga, nak masuk, nak jumpa kita tu. Dia orang pakai pakaian 3-4 lapis man. Sedih tengok kan. Satu dia orang masa kebetulan pula masa saya dekat ward quarantine tu, ward saya last kali dia orang datang. Dia orang dah round semua ward, dia orang datang jumpa saya. Saya tengok dia orang buka satu, ya Allah, sedihnya berpuluh-puluh dia orang tak jumpa anak. Kan, berapa bulan, 3-4 bulan nak jaga budak-budak. Jadi orang macam saya ni lagi lah kan, yang mengamuk, yang berak, yang kencing.
Kan dia orang punya ada satu lupa saya cerita man. Masa saya keluar ICU tu ada seorang tangga nurse India. Allah saya tak boleh tengok muka, tak cam muka dia orang semua pakai ni kan. Dia cakap apa kat saya man? Dia kata abang, masa abang masuk first kali saya lah yang pasangkan tiup-tiup kat abang semua ni. Masuk tiup, semua tiup masuk ni man. Dia kata saya lah pasang semua. Saya tengok abang sedih dia kata kan. Abang teruk, nampak saya teruk lah kan dia kata. Tapi bila hari nak keluar, hari 16 hari ke-16 saya nak keluar ke buat biasa kan. Buat quarantine kan. Dia kata tu kat saya tengok abang sekarang ni, saya rasa bahagia dia kata. Dia kata bahagia. Kebahagiaan itulah kebahagiaan bagi saya. Saya kata ya Allah, dia ni tak kenal saya ni. Dia bukan saudara saya. Kan? Tapi dia bercakap macam tu kat saya. Mai bayangkan seorang nurse dia punya dedikasi nak jaga kita tu man. Ya Allah, janganlah minta tolong, jangan apa susahkan mereka tu lagi kan. Susah dengan orang friend. Ya doktor ni biarlah dia orang. Dia boleh cakap macam tu man. Seorang nurse India yang tak kenal saya ni siapa? India pula tu. Dia boleh cakap macam tu kat saya. Allah, ya Masya Allah dunia. Ya Allah, Tuhan nak tunjuk kat saya tu. Nak tunjuk kat saya hang ni buat apa hang nak beza-beza bangsa tak ada. Kita sama-sama kita hadapi ni. Baik. Kita sebagai rakyat Malaysia kita sama-sama hadapi. Tak ada warna kulit, tak ada apa. Inilah kita. Kan? Kita sama-sama. Kan? Kalau kita jadi macam saya ni, aduh. Man. Sedih lah. Memang sedih lah. Apa cakap? Abia, terima kasih sangat-sangatlah sebab pada saya perkongsian awak pada petang ni satu rahmat yang sangat mengisahkan diri saya, dan saya harap mereka yang mendengar perkongsian Ambia pada hari ini pun dapat mengambil iktibar lah, sebab benda ni bukan main-main kan. Orang kata pencegahan dan lebih rawatan apa yang dilakukan oleh kerajaan kita yang sangat prihatin dengan kita punya rakyat Malaysia ni adalah satu tindakan yang kita harus mengambil perhatian yang sangat serius lah kan? Betul, serius. Sebab vaksin tak jumpa lagi man. Vaksin tak jumpa lagi. Kalau vaksin jumpa, vaksin. Ya, betul. Kalau vaksin jumpa tak apa. Ni vaksin kita tak jumpa lagi. Kita nak pandang, tengok sekarang ni ramai orang berkeluar kat shopping komplek, bawa anak, bawa mak dia orang. Sedih man tengok. Okay Ambia, mungkin saya nak minta tolong Ambia sikit lah. Jadi saya dapat Ambia. Dengar tak? Dengar. Okey. Saya nak save kita punya perkongsian ni. Okey, jadi saya rasa sebab kita dah masuk minit yang ke-45. Jadi sebelum kita nak tutup kita punya sharing pada petang ni kan, saya minta Ambia doakanlah, baca satu doa. Doa untuk semua orang yang berada, yang sama-sama menonton ni, yang mendengar, doa kepada frontliners, doa kepada masyarakat Malaysia dan juga penduduk satu dunia ni. Supaya benda tu biar datang pada hati Ambia, supaya benda tu dapat diangkat ke atas sana dan kita sama-sama aminkan. Silakan. Ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbahuna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat. Ya Allah yang dosa ampun
segala dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Hanya padamu, Ya Allah, kami sembah. Hanya padamu, Ya Allah, kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau rahmatilah kami, Ya Allah. Kau jauhkanlah kami dari bala malapetaka, Ya Allah. Kau jauhkanlah kami dari penyakit yang berjangkit, Ya Allah. Kau jauhkanlah kami dari sifat hasad, dengki dan iri hati, Ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku memohon kepadamu, Ya Allah. Kau pemudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Kau angkatkanlah derajat para barisan-barisan hadapan kami, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah, kerana memberi kami nyawa, nafas untuk melihat keluarga kami lagi hari ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Biar Man, terima kasih banyak, Man. Terima kasih banyak kerana doa untuk saya, Man. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. kita terima kasih pada Allah yang bagi peluang kesempatan bagi kita untuk bersama lagi Ambiah. Terima kasih. Saya terima kasih pada Ambiah kerana sudi membuat kongsian untuk manfaat dan juga kebaikan kita bersama. Semoga kita sama dapat ambil iktibar daripada apa yang Ambiah ceritakan ni. Yang penting segala yang terbaik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang daripada kita. Salam. Betul, insya-Allah. Ambiah, terima kasih banyak. Nanti insya-Allah ada rezeki sampai masa yang diizinkan nanti kita berjumpa. Ya, Man. InsyaAllah, Man. InsyaAllah. Memang nak jumpa dengan Man. Nak peluk Man ni. Lama tak tunggu Man. Okey. Terima kasih banyak. Okey, Man. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.